Baik, Assalamualaikum guys. Pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda suatu posting yang telah kita daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontingen Sabah lah. Kita dah muat naik satu posting di dalam Facebook JSJK Sabah. Nanti kita boleh google lah, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontingen Sabah. Mohon like dan share. Di dalam posting ini, salah satu isu yang telah berbangkit adalah di musim-musim percutian ini, musim-musim cuti sekolah ni, we can see the rise of penipuan homestay. Tipu-tipu homestay, tipu pelancongan, tipu jual beli tiket kapal terbang, tipu inap desa, tipu resort, tipu ejen pelancongan is on the rise lah, terutamanya bila musim-musim cuti sekolah. Jadi saya ingin berkongsikan dengan anda beberapa tips yang kita boleh guna pakai untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa dalam penipuan pelancongan ini sebagai contoh. Yang pertama adalah kita perlu membuat semakan betul-betul. Kalau sebagai contoh kita mahu pergi ke Spring Garden di Kundasang, jadi carilah suatu Facebook yang namanya memang Spring Garden ataupun yang bersekitaran dengannya. Jangan kita berurusan dengan ejen-ejen yang mempunyai unsur-unsur keraguan. Ya. Gambar-gambarnya mungkin gambar yang dicedok daripada laman web sosial ke, ataupun kita boleh melihat daripada gambar-gambar yang dinyatakan daripada resort-resort itu seperti tidak natural dan tidak update dengan trend. Sebagai contoh, kalau kita membuat pelancongan di Sempurna ataupun resort-resort di Sempurna, kalau page yang legit dan betul itu, kita boleh nampak dia akan update konten-konten mengenai pengunjung-pengunjungnya. Yang barunya, yang datang pakai drone, tengok daripada atas turun bawah apa semua. Dan gambar-gambar itu memang sentiasa up to date. Dia konsisten. Itu adalah trik-trik untuk mengenal pasti page-page yang memang sebenar lah. Dan bukan page-page yang ditipu, yang di gambarnya cedok internet saja, sebagai contoh begitu. Yang kedua, apabila kita berurusan dengan pihak-pihak ejen pelancongan ini, pastikan kita bukan hanya main WhatsApp dan mesej sahaja. Anda perlulah juga berkontak dengan mereka. Dapatkan detail yang lebih lanjut secara panggilan. Kalau boleh buat video call, pergilah video call. Sekiranya mereka mahulah. Tetapi ini adalah choice yang diberikan kepada kita. Terpulang dengan pilihan kepada kita. Okey, seterusnya. Apabila kita berurusan dengan mereka ini, pastinya adanya nombor telefon yang akan dibekalkan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita bergantung dan berpandukan kepada pengalaman orang lain. Sebagai contoh, aplikasi Whoscall, di mana di dalam aplikasi Whoscall ini, sekiranya ada orang yang meregisterkan nombor telefon urusan itu sebagai tipu pelancongan, sebagai scammer, sebagai contoh, ia akan direkodkan dan kita akan mendapat ilmu yang dimaksudkan. Kita tengok nombor telefon yang kita berhubung tu 011444 contohnya, sebagainya. Dia akan diregister sebagai scammer. So kita akan automatically tahu bahwasanya ejen pelancongan yang dimaksudkan itu adalah suatu penipuan lah. Nombor 2 pula, kita boleh juga membuat semakan menggunakan semak mule. Di dalam semak mule PDRM yang kita telah sediakan, nombor telefon juga akan diregister sebagai nombor telefon yang ada disabitkan dengan laporan polis ataupun pernah direportkan oleh mangsa. Jadi kita akan rekodkan di situ. Sekiranya nombor telefon tadi 011 sebagai contoh direkodkan, pernah dilaporkan, ada laporan polis. Jadi jangan kita teruskan urusannya dimaksudkan. Yang ketiga adalah urusan payment. Salah satu kaedah untuk kita mengenal pasti bagaimana menyelamatkan diri kita, bagaimana kita untuk kenal pasti, salah satu kaedahnya adalah kita boleh melihat nombor akaun bank yang diberikan tu, adakah ianya adalah tally dengan nama syarikat yang dinyatakan. Sebagai contoh, kalau nama company itu adalah Hobbit Homestay, jadi akaun banknya tu pun mestilah berdekatan dengan akaun yang dengan nama homestay yang dimaksudkan. Kan? Sekiranya tidak pun, kita boleh melihat di dalam carian di dalam Facebook. Kita lakukan semakan ke atas akaun-akaun bank yang dimaksudkan ini, Hobbit Homestay. Letak dalam carian FB Google. Kita tengok adakah apa-apa keluar. Dengan ini juga kita ceritakan, sekiranya akaun-akaun bank ini pernah dilaporkan oleh orang lain, pastinya ia akan timbul di dalam carian Facebook itu sendiri. Dan sekiranya ianya legit,
tidak ada masalah lah di dalam syariat yang dimaksudkan. Dan last sekali adalah jangan sesekali melakukan installation ataupun sekiranya berurusan dengan ejen-ejen pelancongan ini, mereka menghantar suatu link untuk kita menginstalkan aplikasi, APK dan sebagainya. Jangan kita install barang-barang itu. Cukup kita berurusan dengan ejen-ejen yang hanya meminta detail peribadi kita di dalam konsep bila terbang, bila mau datang, berapa orang, itu saja. Sekiranya mereka tanya-tanya lebih, nombor akaun bank, nombor password dan sebagainya, itu memang suatu perkara yang perlu kita jauhi.